Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada malam ni ialah pada muka surat 60, iaitu di bawah An-Nubuwah, iaitu berkaitan dengan kenabian. Dan sambungan kita ialah pada sifat para nabi. Jadi kita tengok matan yang diletakkan daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dia kata, wal anbiya'u alaihimus salatu wassalam kulluhum munazzahuna 'anis saghairi wal kabairi wal kufri wal qabaihi wa qad kanat minhum zallat wa khataya. Maksud dia, kesemua para nabi suci daripada segala dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar, kekufuran dan kekejian. Bagaimanapun berlaku juga kepada mereka kegelinciran dan juga kesalahan. Pada bahagian ni Al-Imam Abu Hanifah nak sebutkan pada kita tentang pendirian orang Islam terhadap para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu ada keistimewaan pada mereka, iaitu terpeliharanya mereka daripada melakukan dan terjebaknya ke dalam dosa. Tapi mereka kadang-kadang boleh terjatuh dalam kesilapan. Kesilapan yang tidak disengajakan. Bukanlah kesilapan yang disengajakan ataupun berniat berazam untuk melakukan dosa. Okay. Dalam huraian dia sebut, yakni sesuatu yang tidak disengajakan berlaku kepada mereka, seperti Nabi Adam alaihissalam memakan buah pohon larangan. Itu antara contoh terlibatnya para nabi dalam bab yang disebut sebagai zallat. Zallat dalam bahasa Arab maksudnya kegelinciran, kesilapan yang berlaku bukan kerana diniatkan ataupun ada usaha ataupun ada cita-cita untuk melakukannya. Itu contoh yang dibawa, iaitu contoh tersilapnya Nabi Adam memakan pohon yang dilarang. Dan peristiwa Nabi Musa alaihissalam memukul seorang Qibti, iaitu orang Mesir. Tiba-tiba ia meninggal dunia. Itu ada disebut dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat dan juga dalam surah Ghafir. Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana tersilapnya Nabi Musa untuk meleraikan perkelahian yang berlaku antara Bani Israel, seorang lelaki Bani Israel dengan satu orang lelaki daripada Qibti. Nabi Musa hanya ingin meleraikan perkelahian. Dia tolak dan akhirnya lelaki Qibti itu mati. Dengan sebab kekuatan yang ada pada Nabi Musa menyebabkan tolakan yang biasa pada orang yang tidak menyebabkan kematian, tapi bila mana Nabi Musa buat, dia berlaku kematian kerana kekuatan yang ada pada Nabi Musa. Itu bukan niat yang ada pada Nabi Musa. Itu umum dia sebut tentang Nabi dan Rasul. Cuma poin utamanya ialah
Nabi dan Rasul bersih daripada dosa besar, dosa kecil. Mereka jauh daripada kekufuran. Mereka juga jauh daripada al-qaba'ih. Qaba'ih ni maksudnya benda-benda yang buruk. Sebab kalau kita baca dalam catatan-catatan kitab-kitab yang menjadi pegangan agama-agama lain yang juga mengimani Nabi-Nabi dan Rasul, antaranya ialah agama Kristian, Yahudi. Mereka dalam bab kenabian ini, mereka terima adanya Nabi-Nabi yang terlibat dengan benda-benda yang tak bermoral. Antaranya Nabi Nuh, antaranya banyak lagi lah, Nabi Ayub dan lain-lain. Dalam kitab-kitab mereka, maknanya dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, Old Testament ataupun New Testament, Injil ataupun Taurat tu, yang sudah diseleweng, mereka ada penceritaan tentang benda-benda yang bersifat tak bermaruah yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Cerita-cerita yang bersifat dalam kain, yang dinisbahkan pada Nabi dan Rasul, yang tak sepatutnya dan tak betul mau cerita tu. Tapi dia ada dalam agama Kristian khususnya. Ini banyak ada dalam Bible. Cerita tentang terlibatnya Nabi dan Rasul itu dalam benda-benda yang dilarang ataupun benda-benda yang menjatuhkan maruah. Dalam Islam benda itu tidak ada dan memang tak berlaku, tak dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Itu umum. Kemudian kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muka surat yang ke-61. Wa Muhammadun alaihi salatu wassalamu habibuhu wa abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu wa safiyuhu wa naqiyuhu wa lam ya'bud as-sanam wa lam yushrik billahi ta'ala tarfata 'ainin qat wa lam yartakib saghiratan wala kabiratan qat. Nabi Muhammad adalah kekasih, hamba, rasul, nabi dan pilihan Allah. Ini khusus cerita tentang Nabi Muhammad, nabi akhir zaman. Baginda pula tidak pernah menyembah berhala. Walam ya'budus sanam. Sanam dengan makna berhala. Walam yushrik billahi ta'ala. Tidak pernah Nabi itu mensyirikkan Allah Azza wa Jalla itu tarfata ain, walau sekelip mata. Qat, selama-lamanya. Maknanya tidak sekali-kali Nabi melakukannya. Walam yartakib saghiratan wala kabiratan qat. Dan tidaklah terlibat Nabi Muhammad itu pada dosa besar ataupun dosa kecil selama-lamanya. Ini bab kemuliaan khusus tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam huraian dia sebut panjang lebar sikit berbanding huraian yang sebelum ni. Kalau kita baca tu kita tengok apa dia sebut. Dia kata nama penuh baginda adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini ialah sanad nama silsilah yang masyhur merujuk kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam nasab keturunan Nabi ni dia ada nama-nama datuk moyang Nabi yang disepakati dan ada nama-nama datuk moyang Nabi yang tak disepakati. Antara kitab yang menerangkan tentang nama-nama ayah Nabi, tok wan Nabi apa semua ni ialah Rahiqul Maktum karangan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini dia sebut secara panjang lebar ataupun dia sebut secara terperinci. Cuma nak sebutnya ini ialah yang disepakati. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Yang ini tidak ada khilaf di kalangan ahli sejarah. Baginda adalah sebaik-baik keturunan, iaitu Hashim, daripada keturunan Quraisy. Quraisy daripada bangsa Arab. Hashim tu bukan nama betul. Hashim tu nama gelaran. Saya tak ingat nama betul dia apa. Hashim tu mari daripada panggilan orang. Sebab ayah kepada apa nama ni, Abdul Muttalib ni, maknanya moyang Nabi, dia satu orang yang pemurah ketika mana menjadi pemimpin Mekah. Antara kerja kebajikan yang dia buat ialah memastikan orang-orang yang datang ziarah ke Mekah pada waktu itu terjamin dan cukup makan minumnya. Sehingga dia telah buat satu projek memberi makan yang besar, iaitu dia buat dalam bahasa Arab dia panggil apa saya tak ingat. Cuma Hashim tu ialah perbuatan pecahkan roti tu, lembutkan roti tu, lepas tu masak dalam satu bekas, dalam satu kawah ke apa, campur dengan daging. Maknanya perbuatan dia mencarikan roti itu digelar dengan nama Hashim. Ini kerja dia Hashim. Nama dia lain. Ada riwayat mungkin nama dia Syaibah. Syaibah tu sebab dia lahir sebagai satu orang yang uban. Dia keluar pada perut mak dia ada uban. Kalau tak silap yang itulah. Cuma katanya Hashim itu ialah nama yang lebih popular.
berbanding nama betul. Dia macam itulah orang Arab ni, dia ada nama yang lebih popular berbanding nama betul. Macam Abu Hurairah. Abu Hurairah bukan nama betul, itu nama gelaran, tapi lebih popular dengan nama tu, lebih dikenali dengan nama tu berbanding nama betul dia, iaitu Abdul Rahman bin Sakhar, ataupun nama sebelum Islam ni, zaman jahiliah dia ialah Abdul Syam bin Sakhar. Tapi Nabi tukar nama dia dengan sebab Abdul Syams itu bukan nama yang betul ataupun nama yang elok. Hamba kepada matahari, Nabi tukar kepada Abdul Rahman bin Sakhar. Okay. Cuma nak katanya ini ialah bukan nama betul lah. Hashim tu ialah mari pada nama gelaran. Okay. Daripada keturunan Quraisy, Quraisy daripada bangsa Arab, Arab daripada zuriat Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Baginda dilantik menjadi nabi dengan surah Iqra, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ataupun surah Al-Alaq. Itu antara riwayat yang terkenal. Dan diutus menjadi rasul ketika mana turunnya surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Turunnya surah Al-Muddathir itu ialah perintah mengangkat Nabi menjadi seorang rasul. Bermulanya dakwah secara terang-terangan. Baginda dilahirkan di Makkah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Allah mengutuskannya untuk menyampaikan peringatan agar menjauhi syirik dan menyeru kepada tauhid. Baginda dan para sahabat kemudiannya diarahkan berhijrah ke Madinah. Hijrah bererti berpindah meninggalkan negara syirik ke negara Islam. Ini perintah khusus pada Nabi. Setibanya di Madinah, Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan syariat-syariat Islam yang lain seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan juga lain-lain. Maknanya ini antara benda yang berlaku selepas hijrah Nabi. Tidak ada satu pun kebaikan kecuali telah ditunjukkan kepada umatnya, dan tidak ada sebarang kejahatan kecuali telah diberikan amaran kepada umatnya agar menjauhinya. Itu tugas Nabi. Nabi sempurnakan semua sekali. Kebaikan yang telah ditunjukkan oleh baginda ialah tauhid. Ini kebaikan yang paling besar ditunjukkan, iaitu Nabi kempen tauhid kepada seluruh manusia, tapi khususnya kepada penduduk Mekah. Sebab itu ialah kawasan sasaran utama dia. Okay. Dan segala yang diradai dan disukai olehnya. Keburukan yang diberi peringatan oleh baginda ialah syirik dan semua perkara yang dibenci dan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tunjuk pada kita apa dia? Yang paling besar dan utama sekali ialah dakwah kepada tauhid. Itu kebaikan paling besar. Dan yang paling teruk dan buruk sekali yang perlu ditentang ialah kesyirikan. Itu dia fokus. Allah mengutus Muhammad kepada seluruh umat manusia dan mewajibkan ke atas semua manusia dan jin agar patuh dan taat kepada ajarannya. Sesuai seperti mana firman dalam surah Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Ini ayat jelas. Pada ayat ni seruan. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Inni Rasulullah, sesungguhnya aku Rasulullah, utusan Allah. Ilaikum jami'an, kepada kamu semua sekali. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard, yang mana Allah itu pemilik, raja kepada segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Yuhyi wa yumit, yang menghidup dan yang mematikan. Fa aminu billah, berimanlah kamu, percayalah kamu kepada Allah wa rasulihi, dan juga rasulnya. An-nabiyil ummi, seorang nabi yang ummi. Ummi itu ada dua maksud. Biasa kita dengar ummi itu maksudnya ialah orang yang tak pandai menulis, tak pandai membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ummi ialah orang di kawasan itu, iaitu orang daripada kampung yang sama, daripada kabilah yang sama. Sebab perkataan maksud dia ialah ibu. Maknanya bukan orang luar, orang dalam. Tunjuk pada kita bahawasanya Nabi yang diutuskan itu ialah daripada keturunan kamu sendiri. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beriman kepada Allah dan juga firman-firmannya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutlah, moga-moga kamu mendapat hidayah. Ayat ni penegasan bahawasanya Nabi ini dihantar kepada
jami'an, ilaikum jami'an, kepada kamu semua. Melalui bagindalah Allah Ta'ala menyempurnakan agama Islam. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga, dan sebahagian riwayat mengatakan ini ayat terakhir yang turun daripada Al-Quran, iaitu ketika mana berlakunya peristiwa Hajjatul Wada'. Ini ayat last. Ada riwayat kata ayat lain. Cuma riwayat ni yang paling masyhur mengatakan bahawasanya ayat ketiga surah Al-Maidah ialah ayat terakhir diturunkan daripada Al-Quran, dan 90 hari lepas pada tu Nabi pun sakit yang membawa kepada kematian ataupun kewafatan. Okay. Kemudian dia fokus sifat maksum. Maksum maksudnya terpelihara. Menurut Syah Waliullah, ini tokoh besar, terutamanya di India. Kebanyakan para ulama daripada madrasah ahli hadis ataupun madrasah yang lain daripada tu, sama ada madrasah tu madrasah Naqsyad, madrasah Diobandi ke, madrasah apa-apa sajalah aliran yang ada di India ni, kebanyakannya akan balik kepada guru besar ini, iaitu Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Digelar ia dengan nama Syekhul Kul di India lah, dan dia zaman awal lagi lah. Dan dikatakan dia keturunan daripada Abu Bakar As-Siddiq daripada sebelah ibu, dan juga keturunan Umar Al-Khattab daripada sebelah ayah dia. Itu sebahagian daripada sirah zatiyah di umum. Okay. Dan dia terkenal dengan satu kitab dia, Hujjatullahil Balighah. Ini kitab akidah dia yang terkenal. 2 jilid kitab ni, Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Ismah atau kemaksuman atau terpelihara Rasul berlaku dengan 3 sudut. Dia ta'rifkan pada kita maksum tu maksud dia apa. Pertama, Allah Ta'ala cipta mereka dengan fitrah yang sejahtera, kesempurnaan akhlak dan suci daripada kekotoran nafsu. Maka dengan itu tidak timbul keinginan maksiat dalam diri mereka. Itu maksud maksum yang pertama. Yang kedua, diwahyukan kepada mereka bahawa maksiat akan menyebabkan keseksaan dan ketaatan itu memberi pahala. Itu maksum dari segi aspek yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala menghalang mereka daripada melakukan maksiat dengan diciptakan unsur halus yang ghaib, iaitu pembimbing daripada malaikat untuk menegur ataupun menghalang Nabi daripada terlibat, terjatuh dalam perkara-perkara yang bersifat dosa itu. Jadi dia nak terang pada kita maksum daripada 3 aspek. Umumnya ketiga-tiga tu sama saja, iaitu terpayungnya Nabi itu dengan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Okay. Clear untuk bab Nabi dan juga bab khusus Nabi Muhammad. Dua tu dah clear. Maknanya orang Islam dia kena percaya pertama, Nabi itu kosong, tidak terlibat Nabi itu dengan dosa-dosa. Nabi-nabi lain ada pada mereka zallat wal khataya. Zallat wal khataya maksudnya kesilapan yang tak disengajakan. Itu berlaku pada para nabi lain. Tapi Nabi Muhammad benda ni tidak berlaku pada diri dia. Maknanya dia memang betul-betul suci. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis yang panjang, cerita tentang bagaimana berlakunya hisab di padang mahsyar nanti. Hadis ni cerita tentang benda akan datang. Bila mana semua manusia berkumpul di padang mahsyar, dan Nabi lah orang yang pertama keluar daripada kuburnya. Waktu tu manusia tak tahan dengan kepanasan, pergi cari Nabi ni, pergi jumpa Nabi ni untuk ejah dengan Tuhan supaya boleh cepatkan ataupun segerakan hisab. Pada waktu tu Nabi-Nabi lain semua tak boleh, sebab mereka telah guna doa yang paling mustajab. Doa para Nabi ni semua mustajab, cuma doa yang paling mustajab semua dia orang dah guna waktu di dunia, kecuali Nabi Muhammad. Dan yang kedua ialah Nabi-Nabi lain dia tak mahu nak buat benda tu dengan sebab semuanya ada kesilapan-kesilapan yang tak disengajakan waktu di dunia dulu. Kecuali Nabi Muhammad dengan syafaat dia, iaitu syafaat kubra dia, menyebabkan berlakunya hisab dengan sebab doa dia ataupun dengan sebab bersihnya Nabi Muhammad itu daripada segala kesilapan. Okey. Seterusnya kita tengok keutamaan para sahabat. Okey. Wa afdalun nas ba'da an-nabiyyin alaihimus salatu wassalam Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar bin al-Khattab al-Faruq, thumma Uthman bin Affan dhun nurain, thumma Ali bin Abi Talib al-Murtada ridwanullahi alaihim ajma'in, abidin thabitin 'ala al-haq
wa ma'al haqqi natawallahum jami'a wa la nadhkuru ahadan min ashabi Rasulillah illa bi khairin. Okey. Apa maksud dia? Manusia yang paling utama selepas para nabi, kelompok manusia yang paling utama selepas para nabi ialah para sahabat. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Ini ialah manusia yang paling utama selepas pada para nabi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Okay. Orang bertanya, orang akan timbulkan soalan. Setiap nabi ni dia ada pengikut setia dia. Nabi Isa ada pengikut setia dia yang digelar dengan nama Hawariyun ataupun Hawariyin. Tapi Quran tak jelaskan siapa Hawariyun itu, nama detail seorang-seorang. Okay. Dan setiap nabi-nabi lain ni dia adalah pengikut-pengikut dia. Kenapa diangkat para sahabat melebihi pengikut-pengikut lain? Maknanya pengikut nabi-nabi lain, nabi-nabi lain daripada kalangan Bani Israel yang ada dalam Al-Quran. Okay. Sebab sebahagian para ulama sebut, antaranya Syekh Abdul Fattah Abu Quddah ada sebut, antaranya ramai lagi lah tokoh yang sebut. Okay. Dia kata sebab sahabat-sahabat yang lain, pengikut-pengikut nabi yang lain, sebelum dia tunduk patuh, selepas dia percaya nabi itu, ada history, ada sejarah rasa tak puas hati dengan nabi itu. Ada rasa tak puas hati. Dia dah masuk, dah ikut dah nabi itu, tapi waktu dia ikut tu dia ada rasa galak dengan nabi itu. Dia ikut tu ada benda yang tak puas hati. Berbeza dengan Abu Bakar, segala benda yang dia ikut, dia tak pernah ada rasa galak ataupun dia ada rasa nak argue pada nabi. Tidak ada. Sahabat-sahabat lain ada, sahabat-sahabat yang sekali dengan Abu Bakar ni lah. Okey, nanti kita akan cerita yang lain. Cuma nak kata kelebihan Abu Bakar itu diangkat dengan tinggi sangat sebab itulah. Sebab kerana kelebihan yang ada pada diri dia, dia benar. Apa yang dia buat itu ialah dalam hati dia. Bukan dia buat lain, dalam hati dia lain. Sebab tu dia digelar dengan As-Siddiq, iaitu dia benar. Dia tak pernah argue, tak pernah rasa nak petikai nabi, tidak ada. Okey. Kemudian dia kata Umar dan seterusnya Uthman dan kemudian Ali Al-Murtada, mereka merupakan ahli ibadat dan teguh di atas kebenaran, dan dengan kebenaran kita kasih kepada mereka semua. Kita tidak menyebut seorang pun sahabat Rasulullah melainkan dengan kebaikan sahaja. Okay, ini ialah bab berkaitan dengan akidah. Bila mana cerita tentang para sahabat, cerita-cerita tak elok sahabat sebelum Islam tidak akan dibuka lagi. Tidak akan dibuka. Sebab tu berhati-hati. Bila mana ada orang dia cerita sahabat ni waktu belum masuk Islam dia buat benda ni, dia buat benda ni, dia buat benda ni, benda-benda yang tak elok. Okay. Pertama, pastikan betul ke ada riwayat sahabat tu buat. Yang kedua, kalau dia buat pun, kita tidak boleh lagi menceritakan dia sebagai satu benda yang nak nampak sahabat tu biasa ataupun sahabat tu tak hebat sangat. Dia tak boleh. Okay. Tapi kebanyakannya para sahabat, cerita-cerita lama dia orang ni tidak banyak sangat tersebar. Kecuali beberapa orang lah. Antaranya yang terkenal ialah Umar Al-Khattab. Cerita dia waktu zaman jahiliah dia bunuh anak perempuan dia. Cerita dia waktu zaman jahiliah dia makan berhala yang diperbuat daripada kurma dan juga gandum. Cerita dia zaman jahiliah dia macam itu, macam ini, macam-macam lah kejahatan dia buat. Pertama, riwayat-riwayat yang menunjukkan keburukan Umar Al-Khattab sebelum Islam, kebanyakannya riwayat yang bermasalah, riwayat yang datang daripada perawi-perawi yang problem. Antaranya yang terkenal ialah daripada Abu Mikhnaf. Abu Mikhnaf ni seorang Syiah yang memang ada masalah, tak suka pada Umar Al-Khattab. Walaupun dia bukan hidup sezaman dengan Umar Al-Khattab. Cuma kita bila mana baca kitab, kita tak tahulah Abu Mikhnaf ni siapa. Nak kena kenal Abu Mikhnaf ni, kena buka kitab lain pula lah. Kalau orang belajar hadis, dia panggil ilmu rijal, untuk menetapkan Abu Mikhnaf ni status dia apa. Sebab tu kalau orang buka tafsir Ibnu Katsir yang tidak ada apa-apa tahqiqan, tidak ada apa-apa komentar, kita akan baca riwayat-riwayat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir tu tak banyak lagi riwayat-riwayat. Yang lagi hebat ialah tafsir Qurtubi dan juga At-Tabari. Dia datangkan semua riwayat. Sebab tu kalau kita baca cerita Nabi-Nabi terdahulu, kedegilan umat-umat Nabi terdahulu, dia akan selit dalam tu cerita Israiliyat yang juga dijadikan sebagai tafsiran sebahagian orang. Nak tafsir ayat ni, dia guna riwayat Israiliyat ni. Sedangkan riwayat tu riwayat yang dipertikai. Israiliyat ni tak boleh tolak semua. Dia ada Israiliyat yang okey. Cuma nak katanya metodologi membaca kitab-kitab dahulu
Para ulama dulu dia bawakan semua nama-nama perawi bagi satu-satu riwayat. Cuma kita baca yang kemudian ni kita tak kenal perawi tu siapa, status dia macam mana. Ini ialah sistematiknya ilmu penjagaan maklumat yang ada dalam Islam. Yang orang geng-geng ajaran sesat ni, dia nak peruntuhkan pada bab ni. Nak peruntuhkan pada ilmu sanad, ilmu rijal. Sebab semua riwayat-riwayat ni, hatta riwayat baca Quran ni, yang kita baca Quran apa semua, ada sanad dia. Bahkan satu part lagi yang kita jarang dengar ialah periwayatan pada penulisan Quran. Quran tu ditulis, ada riwayat perawi-perawi dia. Cuma kita tak bincang sangatlah bab tu, sebab Quran ni dia tak terdedah sangat kepada angle-angle orang nak kacau tu. Biasanya hadis ni paling banyak kelompok yang nak kacau, macam-macam lah. Maknanya dia orang cuba pertikai pada ilmu sanad, sebab dia cuba bayangkan dan dia cuba andaikan orang dulu macam orang sekarang. Cara orang dulu mengingat sama macam cara orang sekarang mengingat. Sebenarnya tak sama, sebab sistem berbeza. Cuma nak katanya, ianya ialah satu ilmu yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini, iaitu penjagaan ilmu riwayat tu. Okay. Cuma nak katanya riwayat-riwayat tentang Umar ni kebanyakannya mari pada Abu Mikhnaf ataupun mari pada perawi-perawi Syiah yang memang ada problem, tak puas hati dengan Umar. Kebanyakannya macam tu. Dan riwayat yang kata Umar itu bunuh anak perempuan dia memang tak betul lah. Sebab Umar cuma ada seorang anak perempuan, seorang itulah yang dikahwinkan kepada Rasulullah yang bernama Hafsah. Tidak ada riwayat lain. Kalau dia pernah tengok orang bunuh orang, ada. Sebenarnya cerita masyarakat Arab jahiliah zaman dulu suka bunuh anak perempuan masih lagi ada perbincangan di kalangan para ulama. Sebab tuan-tuan kena tahu, ada di kalangan orang-orang jahiliah yang tak masuk Islam, yang lawan Nabi, tapi mereka ni kerja dia menyelamatkan anak-anak perempuan yang hampir dibunuh oleh kabilah lain. Kerja dia. Ada riwayat-riwayat yang tunjukkan. Maknanya dia orang kafir, tapi dia orang tak buat. Maknanya bukan perbuatan semua Arab jahiliah. Silapnya kita bila mana kita baca riwayat-riwayat Arab dulu, kita cuba gambarkan ataupun kita disettingkan untuk kita nampak Arab dulu teruk yang lain macam. Sebenarnya kalau kita nak tahu, tamadun Rom, Parsi lagi teruk daripada apa yang berlaku di kalangan Arab jahiliah. Rom, mereka terkenal dengan kahwin antara adik-beradik ni. Kahwin antara adik-beradik ni biasa. Parsi mendewa-dewakan orang-orang yang tak ketahuan hala. Sebab tu kalau tengok di Parsi, di tamadun Greek tua apa semua ni, yang tuan-tuan tengok di Greece sekarang ni, pergi ke Greece lah, Yunan ni Greece lah. Okay. Tuan-tuan tengok orang tak pakai baju yang lama-lama dulu, dia orang mengagungkan kesenian pada telanjang tu. Ini Arab jahiliah tidak ada benda ni. Dia jahiliah lah, dia memang ada perangai jahiliah tu. Okay. Cuma dari segi teruknya, normalisasi benda-benda yang tak bermaruah ni, itu berlaku pada barat ataupun berlaku pada tamadun-tamadun lain. Sama ada Mesopotamia ke, sama ada Rom ke, apa-apa semua, ini benda yang ada. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke tempat-tempat peninggalan Rom, sekarang ni di negara Arab ni, di Jordan, Palestin, Lebanon dan sebahagian daripada tempat-tempat ni ialah tempat peninggalan Rom. Kita boleh tengok citadel dia orang punya, orang kata apa, peninggalan dia orang. Ada patung-patung yang tak pakai baju. Itulah tamadun yang dia orang agungkan. Arab jahiliah, berhala dia orang. Bukan nak puji berhala Arab, okay. Tapi berhala Arab tidak ada berhala yang bogel, tidak ada. Tapi berhala orang agama lain, tamadun lain yang dikatakan hebat itu, ada berhala bogel. Okay. Maknanya bogel itu benda yang okey, sedangkan benda tu tak okey. Benda tu okey. Orang yang tak ada agama pun, yang tak kenal Islam pun, itu bukan daripada benda yang okey bagi manusia. Dia tidak okey. Cuma nak katanya kadang-kadang kita baca sirah tu dia kaku sangat. Kita cuba gambarkan Arab tu teruk sangat. Sebenarnya sikap-sikap baik dia orang tu masih lagi ada. Sebab tu Nabi kekalkan sikap dia orang suka hormati tetamu, sikap dia orang yang menepati janji. Tuan-tuan jangan tengok Arab keseluruhannya. Ada Arab-Arab yang memang menepati janji sampai ke sekarang ni pun. Terutamanya Arab-Arab daripada kalangan Ansar, ni keturunan-keturunan orang-orang Ansar yang duduk di Madinah apa semua ni. Mereka masih lagi berpegang dengan amalan itu ataupun sikap itu. Diwarisi sampai ke
sekarang. Okay. Cuma nak katanya ialah riwayat-riwayat yang memburukkan orang Arab ni kadang-kadang perlu diperhatikan. Sebab mungkin ada benda lain yang nak dibawa di sebalik riwayat itu. Antaranya ialah nak memburukkan Umar dan tak puas hati terhadap berkembangnya Islam pada zaman Umar Al-Khattab, merentasi dua tamadun besar iaitu Rom dan Parsi pada waktu itu. Okey. Kemudian dia kata apa sini? Dia kata apa? Huraian dia sebut, sahabat ialah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muslim dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Sahabat ni orang, tuan-tuan. Sahabat ni ialah orang yang bertemu dengan Nabi, masuk Islam dan mati di atas agama tersebut. Kalau sahabat tu kalau satu orang tu dia masuk Islam selepas kewafatan Nabi, dia tak jadi sahabat. Dia hidup sezaman dengan Nabi tapi dia masuk Islam selepas kewafatan Nabi. Dia jumpa Nabi. Waktu dia kafir tu dia jumpa Nabi. Tapi dia tak jadi orang kata apa, dia tak jadi sahabat. Ada para ulama sebut golongan ni sebagai al-mukhadram. Istilah dia. Mukhadram ni ialah hidup sezaman, waktu Nabi hidup tu dia kafir, jumpa Nabi, berurusan deal dengan Nabi banyak benda. Tapi dia tak orang kata apa, dia tak Islam waktu Nabi hidup. Dia tak Islam waktu Nabi hidup. Macam Ashamah An-Najashi, Raja Habsyah. Raja Habsyah tu dia Islam waktu Nabi hidup, tapi dia tak jumpa Nabi. Dia tak jadi sahabat. Dia hanya jadi tabi'in sebab dia hanya jumpa Ja'far bin Abi Talib. Tu je yang dia jumpa. Pernah berutus surat dengan Nabi, pernah bayarkan mahar perkahwinan Nabi. Ini An-Najashi, Raja Ethiopia ni, Raja Habsyah ni, tapi tak pernah jumpa Nabi. Dia tak masuk kategori sahabat. Sahabat ni orang. Saya sebut macam ni sebab apa? Sebab nanti tuan-tuan akan dengar, mungkinlah nanti ke lepas ni ke sebelum ni ke, ada orang cuba nak sebut sahabat-sahabat Nabi ni bukan hanya jenis orang, dia ada juga jenis lain, iaitu jenis pokok kayu. Di Jordan dulu terkenal ada satu tempat, Buqa'awiyah ni dekat kawasan saya belajar, dekat-dekat pun 90 km jugaklah. Okay. Satu kawasan tu ada satu padang pasir yang luas, ada satu pokok tu je hidup. Pokok tu orang buat cerita kata Nabi pernah bersandar di pokok tu waktu perjalanan daripada Mekah nak pergi ke Syam. Yang jadi famous pokok tu sebab apa? Sebab jejak Rasul yang famous kan. Harap pun tak tahu sebelum tu. Jejak Rasul yang famous kan. Okay. Bila mana yang tak apalah jejak Rasul nak famous kan, tak apa. Okay. Tiba-tiba dia keluar satu kenyataan, inilah sahabat Nabi yang masih hidup. Yang tu je kacau situ. Dia tak sahabat, dia pokok je. Okay. Pertama, kajian dia buat. Okay. Sebelum pada tu, tidak ada orang Arab yang peduli pun pokok tu. Lepas pada orang Melayu pergi usap, pergi ikat tali apa, hajat apa, macam-macam orang duk buat lah. Okay. Akhirnya ada beberapa ahli akademik di universiti yang buat kajian, nak pastikan pokok tu betul ke usia dia 1000 tahun lebih. Sebab nak bagi pasti pokok tu Nabi pernah bersandar, ialah kena tahu pokok tu mesti kena 1500 tahun ataupun 1600 tahun lebih, mesti kena lebih pada tu. Bila mana buat ukur lilik ni orang-orang yang dalam bidang dia tahulah. Okey. Pokok tu tidak melebihi usia 600 tahun pun lagi. Tapi bila mana sebut macam tu orang marah. Sebab apa? Sebab yang pergi tu ialah syekh-syekh yang hebat jugalah yang pernah pergi ziarah situ, pernah pergi berehat bawah pokok tu. Menarik pokok tu. Saya sendiri tak pernah sampai lah. Bila mana dia tengok ramai orang pergi ziarah ni, okay, pada peringkat awal dia punya jalan tu jalan yang tidak berturak tar pun. Jalan yang biasa saja. Sehinggalah dia tengok orang Malaysia ramai pergi. Terutamanya orang Nusantara yang ramai pergi. Ramai pergi apa-apa semua. Akhirnya kerajaan Jordan telah turap tar tempat tu. Saya tak tahu, mungkin sekarang dah kena tiket ikut masuk bayar. Dulu tak perlu. Dulu tak kena apa-apa. Dulu yang hanya kata Nabi pernah bersandar tu ialah pak cik yang jaga pokok tu. Orang tua yang duduk kawasan tu lah, orang Badui yang duduk kawasan tu. Tuan-tuan kena tahu, pengetahuan orang-orang Arab sangat minima terhadap agama Islam ni. Dia orang tak kenal Nabi Muhammad ni. Ya, benda ni realiti.
Dia orang tak tahu Nabi kita, Nabi Muhammad, dia orang tu Arab. Duduk dengan Mekah tak berapa ribu kilometer. Kita ni padan 16,000 nak sampai sana. Ada orang buat wawancara tanya, siapa Nabi umat ni? Tanya pada orang Arab. Dia kata Nabi umat ni Umar lah. Tak tahu. Umar Al-Khattab tu dia kata Nabi. Okay. Suruh baca Fatihah. Ayat 7 naik jadi ayat 1. Ayat 1 turun jadi ayat last sekali. Itu Arab. Lepas tu orang tanya, macam mana kamu salat? Dia kata aku salat aku ikut orang, tak tahu. Okay. Salat. Okay. Sebab orang kita ni dia tengok Arab duk jaga pakai dengan serban apa semua, pakai macam syekh apa semua. Sekali Arab tu kata pokok ni Nabi benar bersandar. Okey, jadi kita pun macam terkejutlah bila mana dengar. Sebenarnya tak apalah kalau kata pokok tu betul Nabi bersandar pun. Andai kata pokok tu betul, tak boleh kata sahabat, sebab sahabat ni orang. Dia bukan sahabat, dia asar betul. Sebahagian daripada peninggalan mungkin. Okey. Sebab yang jadi isunya ialah orang pergi situ, orang pergi ambil berkat macam-macam, lepas tu bawa lah cerita yang pelik-pelik, kata bentuk dahan pokok dia tu membentuk orang yang sujud. Ni cerita-cerita yang macam-macam lah, cerita yang berbagai-bagai. Okay. Cuma kena faham definisi ta'rif tu supaya kita tak melelong pergi ke lain. Sahabat ialah orang, bukannya benda-benda. Benda-benda yang pernah berjumpa dengan Nabi, dia tidak dikira sahabat. Macam kita pergi Masjid Nabawi kan, kita pergi dekat Masjid Nabawi, ada satu kawasan dekat Raudah tu, dia ada satu tiang nama dia Ustuanah Mukhallaqah. Tengok atas tiang tu dia ada tulis, dia ada tiang Ali, tiang Sarir, beberapa lah di kawasan apa nama, di kawasan Raudah yang 3-4 saf tu lah. Kan kalau kita pergi Masjid Nabawi, 3 saf ke depan tu ialah saf yang baru, yang mihrab asal Masjid Nabi. Situ bermulanya Raudah tu. Daripada mihrab tu nak pergi ke kubur Nabi. Okay. Ada 6 ke 7 tiang, 6 ke 8 tiang yang ada dalam tu. Okey. Antaranya ialah satu tiang nama dia Ustuanah Mukhallaqah. Ustuanah tu maksud dia tiang besar. Al-Mukhallaqah tu maksudnya tiang yang wangi. Okey, sebab apa? Sebab situ dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, satu hari Nabi pernah berkhutbah, akhirnya suara Nabi tenggelam dengan tangisan, suara tangisan. Cari tangisan tu, tangisan ingat ke orang. Rupa-rupanya tangisan tu ialah tangisan daripada tunggul kurma yang sudah tidak digunakan sebagai tapak khutbah lagi. Sebab Nabi guna mimbar baru. Nabi tinggalkan tunggul tu. Bila mana dia tak guna dah, Nabi tak guna, tiang tu dia, tunggul kurma tu dia, kata apa, dia sedih. Akhirnya dia menangis sehingga suara Nabi tenggelam dan semua orang dengar. Nabi pergi usap dan Nabi beri pada dia satu kedudukan. Nabi kata, kamu nak kekal sebagai tunggul ataupun kamu nak dihidupkan balik di syurga. Dia pilih untuk dia hidupkan balik di syurga. Maknanya tunggul tu dibuang lah sekali. Cuma dia punya tapak tunggul tu, kita tengok lah kalau kita pergi buat umrah apa semua, dia ada tiang, dia ada tulis atas tu Ustuanah Al-Mukhallaqah. Dia duduk dekat sejajar dengan makam Nabi tu, ada 3 tiang. Satu tiang sarir. Tiang sarir tu namanya tiang katil, sebab Nabi duduk bersandar situ. Kalau Nabi berehat tengah hari bersama, Nabi akan berehat situ. Lepas tu tiang Ali, sebab Ali dia jaga rumah Nabi, dia akan berkawal di situ. Sejajar lagi, straight saja, ialah Ustuanah Mukhallaqah. Dia dekat saja dengan mimbar Nabi yang sekarang ni lah. Yang kalau kita pergi atas tu tempat muazzin, dia duduk azan. Okay. Tempat tu memang betul Nabi pernah sapu, Nabi pernah pegang kawasan tu. Tapi tak boleh panggil juga dia sahabat Nabi, tak boleh panggil. Sebab dia ialah benda. Riwayat daripada Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad riwayat, dia kata, Nabi kata, sekiranya aku tidak mengusapnya, laulam ahtadanhu, kata Nabi, labakathu, maka dia akan menangis bising sampai hari kiamat kalau aku tak pergi pujuk dia. Saya ingat Syekh yang kata apa, yang syarahkan, Syekh tu pun dah meninggal, Syekh Ali Halabi, guru kami di Jordan dulu. Dia kata, aku lebih suka Nabi tak usap, supaya kita akhir zaman ni boleh dengar sampai sekarang. Dia kata kalau Nabi tak usap lagi baik lah. Okey, tapi tu pilihan Nabi. Kalau Nabi tak usap, kita pun boleh fikir. Kita yang kata duk sayang Nabi apa semua ni, sama tak dengan tunggul kurma tu? Dia tunggul, dia bukan pokok, dia tunggul. Maknanya kurma yang sudah ditebang tidak menghasilkan apa-apa, cuma tunggul dia tu besar, dia macam
Dia macam tapak yang orang boleh berdiri atas tu. Dia tinggi sikit lah. Okay. Jadi itu tempat-tempat yang ada dalam kawasan Masjid Nabawi lah. Okay. Antaranya banyak lagi lah tempat-tempat. Cuma semua tempat tu kita tak boleh kata inilah sahabat Nabi, ini sahabat, tak boleh kata. Itu bukan sahabat. Itu athar. Peninggalan boleh. Sahabat tak boleh. Kita beri dalam azan dulu. Okay. Kita sambung sikit lagi. Bila mana dalam dalam teks ni dibawakan qaul Imam Abu Hanifah tentang kedudukan para sahabat, nak tunjuk pada kita bahawasanya ada gerakan yang akan pertikai para sahabat ni. Sebab tu dia fokus tentang kemuliaan para sahabat ni. Sebab tu nak kena faham definisi para sahabat tu macam mana. Dan macam mana, kenapa mereka itu disebut sebagai golongan yang mulia. Nanti kita akan sambung pada minggu yang seterusnya lah. Cuma nak katanya, nanti lepas-lepas pada ni, selain daripada sahabat ni, kita akan tengok isu tak boleh mengkafirkan orang-orang yang beriman, ciri-ciri ahlus sunnah, lepas pada tu tentang status orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ini ialah nak tunjuk pada kita tentang apa yang sedang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah, iaitu fitnah pada zaman itu. Ada golongan yang nak petikai para sahabat, ada golongan yang nak pergi kepada supaya kita ni tak masuk dalam daerah orang yang berdosa, ataupun mengkafirkan orang yang berdosa secara keseluruhannya. Nanti kita akan tengok pada minggu depan lah. Okay. Cuma kita berhenti pada keutamaan para sahabat ni sebab kita tak tengok lagi dia punya huraian-huraian yang panjang tu. Banyak lagi dalil-dalil yang penting untuk tunjukkan keutamaan para sahabat. Cuma kita berpada situ je untuk malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.